الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah, so saya ada masa 1 jam je sebab ada kimia kan hari ni. So kita buat 1 jam je. Okay, so basically untuk kelas kita datang sekolah, kita buat amali. Saya rasa kita better buat amali tu sampai kita rasa kita boleh fix the time, kita boleh 45 minit, antara 40 hingga 50 minit kita dah stop sebab masalahnya tadi lagi sekali Mali tu 45 minit tu actually korang buat dan juga jawab soalan. So basically saya rasa saya takut kalau kita tak buat, bila korang panik, benda senang pun kita rasa macam susah nak jawab. So tadi saya rasa kat situ kita problem sikit lah. So tak apa, at least dah buat. Cuma minta maaf lah dekat budak 5 UM set A, so korang yang nampak dia punya struggle tu kan. Tapi sebab korang lah for next class tu akan jadi lebih baik. Okay, now ini adalah tajuk bab 9. Wah, Fatia dah hafal dah bab tahniah. So okay, dalam bab 9 ni ada satu tajuk. Tajuk ni adalah besar, kita kata adalah tajuk pencernaan. So kita nak tengok kat sini. Okay, kita nak tengok kat sini. Dalam tajuk pencernaan ni. Right. Proses pencernaan, awak tengok sini. Dalam tajuk nutrisi sebenarnya dia ada 3 subtopik. Pertama adalah pencernaan. Selepas proses pencernaan dia akan berlaku penyerapan. Selepas penyerapan adalah asimilasi. So, proses pencernaan ni apa? Proses pencernaan ni sebenarnya adalah pemecahan. Pemecahan molekul kompleks kepada ringkas. Okay. Main character, hero atau heroine dalam cerita ni, hero dengan heroine dalam cerita ni adalah 3 je. Which is karbohidrat, protein dan juga lipid. So ending cerita ni disebabkan tajuk ni adalah tajuk pencernaan, dia kena jadi paling ringkas. So karbohidrat paling ringkas adalah glukosa. Okay, glukosa ataupun dia punya monosakarida. Okay, apakah contoh monosakarida lain selain glukosa? Ingat tak? Apakah contoh lain? Monosakarida ni glukosa sahaja ke? Contoh monosakarida. Selain glukosa. Yes, very good. Fruktosa. Lagi satu? Dalam susu? Jimmy tak ada ni. Jimmy dah penat sekolah. Fruktosa. Satu lagi adalah? Okay. Maltosa. Maltosa. Are you sure maltosa? Laktosa. Sorry. Laktosa. Tak ada. Laktosa. So basically kita nak tahu dia mesti pecah jadi molekul kecil. Tapi kalau karbohidrat, protein tak ada masalah. Dia akan jadi asid amino, lipid jadi asid lemak dan juga glycerol. So ni just refresh, pencernaan ada 2 jenis. Satu adalah pencernaan kimia. Okay, sebab dia melibatkan enzim. Kedua adalah pencernaan fizikal. Dia tidak melibatkan enzim. Ia hanya melibatkan kunyah dan telan. So proses pencernaan ni berlaku di salur elementary. Salur elementary ni adalah salur semua makanan awak lalu kat mana. So dia bermula dekat mulut, esophagus, perut, duodenum. Okay, and then duodenum ni dia perlukan assistant. Which is dia ada hati dan satu pankreas. Pankreas ni dia macam daun. Ya, Fakri masuk. Okay, so lepas duodenum dia akan ke ileum. So ileum ni adalah ending untuk proses pencernaan. Selepas proses pencernaan, ia akan berlaku proses penyerapan. Contohnya senang kata, apakah nasib? Tadi kan dalam episod pencernaan, tadi kita dah cakap dia akan jadi molekul ringkas which is glukosa
asid amino dan juga lemak. So episod kedua adalah proses penyerapan. So dalam proses penyerapan kita nak tengok nasib. Apakah yang nasib asid amino, glukosa dan juga lipid. So dalam proses ni asid amino dan glukosa ni akan diserap masuk ke mana? Villus ni terdiri daripada dua komponen yang penting. Pertama kapilari darah, kedua adalah laktil. So kalau lah asid amino dengan glukosa ni dia masuk mana satu? Laktil ke kapilari darah? Laktil. Kod. Asid amino dan glukosa. Laktil tu siapa punya? Kapilari darah. Yeah, kapilari darah. Penat kan hari ni sekolah? So yang ini adalah laktil. Okay, awak ingat macam ni tak? Laktil adalah lipid. Okay, lipid ni satulah pasal lipid ni. Lipid ni dah penat-penat kita cernakan tau. Tadi lipid tu kita dah pecahkan dia jadi asid amino dengan glycerol. Bila dia sampai dekat villus, dekat tisu epithelial untuk villus ni, dia akan mengalami proses apa dia akan jadi lipid balik? Hidrolisis ke kondensasi? Kondensasi. Yes, very good. Dia akan menjalani proses kondensasi. So basically sebab tu kalau perasan kat sini, asid amino dengan glukosa yang paling ringkas kita sebut asid amino dengan glukosa. Tapi kalau lah lipid, kita tak sebut dia sebagai asid lemak dan glycerol. Bila proses penyerapan tu kita panggil dia sebagai lipid sebab asid lemak dan juga glycerol telah mengalami kondensasi. Selepas proses penyerapan atau apakah proses seterusnya? Selepas penyerapan apakah proses seterusnya? Asimilasi. Ya, asimilasi. So apakah yang korang faham mengenai proses asimilasi? Subhanallah. Kena conteng lagi sekali. Apakah yang awak faham mengenai proses asimilasi? Apakah itu asimilasi? Apakah itu proses asimilasi? Proses daripada molekul tu ringkas dia akan jadi apa balik? Okey, so yang ini kita kata asimilasi ni adalah proses yang ringkas akan jadi bahan yang kompleks. Maksudnya kat sini macam mana saya nak cakap, kalau protein dia akan jadi hormon, dia akan jadi enzim. So kita kata nak jadi asimilasi ni bahasa mudah dia tak, saya cuba tengok bahasa dalam teks. Asimilasi adalah proses nutrien digunakan untuk membentuk sebatang kompleks. Okey, asimilasi adalah proses nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks. Okey. Nah, kalaulah awak tengok dalam buku, okey, mula-mula awak teka tau. Glukosa, saya ambil daripada hati dulu. Glukosa ni benda yang simple. Kalau dekat hati, glukosa ni akan mengalami asimilasi, dia akan jadi apa? Glukosa ni akan digunakan untuk apa? Glukosa ni akan digunakan untuk apa? Glukosa ni akan digunakan untuk apa? Lambat sikit korang sekejap Sekolah awak ni sibuk sikit lah. Okay, saya teruskan Glukosa akan digunakan, apakah nama proses untuk menghasilkan tenaga? Apakah nama proses untuk menghasilkan tenaga? Respirasi. Yeah, kita panggil dia adalah respirasi sel. Tapi tak semua glukosa akan digunakan sebagai respirasi sel. Glukosa berlebihan akan ditukar menjadi apa? Berlebihan dia akan ditukar menjadi apa? Dia akan menjadi karbohidrat simpanan. Apakah nama karbohidrat simpanan tu? Glycogen. Apakah? Yes, namanya adalah glycogen. Saya bagi glycogen. Apakah nama hormon yang dapat menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen?
Okay, ingat tak? Kalau pankreas dia hasilkan 2 jenis hormon tau. Pankreas ni kalau kita cerita pasal hormon dia ada perkataan macam ni tau. Awak nak ingat hormon dekat pankreas, awak ingat PIG. P-I-G. So awak ingat hormon dekat pankreas PIG, which is IG lah dia punya hormon. Satu adalah insulin. Satu lagi adalah lupa glukagon. Okay, so pankreas dia hasilkan dua jenis enzim, pankreas ni banyak benda tau. Kalau kita kata hasilkan enzim dia LAT. Nama enzim tu adalah LAT. Sekejap tajuk ni besar. Tajuk ni boleh keluar besar tajuk ni. Sekejap mana Ini tau. Sabar. Pankreas ni dia boleh hasilkan hormon. Okay. Hormon dia adalah insulin glukagon. Kalau dia hasilkan enzim dia adalah LAT. So jangan confuse tau. So pankreas ni kalaulah dia tidak berfungsi, tiba-tiba soalan kebat dia kata pankreas ni tak dibuang, rosak. Apakah jadi pada orang tu? Dia jadi dua benda. Okay, satu dia tak ada hormon insulin dan juga glukagon. Satu lagi dia tak ada enzim LAT. Okay, so back to the question dekat sini. Bila kita kata glukosa berlebihan akan ditukar menjadi glycogen. So nama hormon tu adalah glukagon. Okay, so kenapa saya cerita pasal hati dulu? Sebab kalau awak tengok buku teks, sebenarnya glukosa pergi ke hati dulu. And then barulah dia pergi ke tempat lain. Okay, so kemudian glukosa yang berlebihan ni, okay, tadi kita dah kata dia akan disimpan and then dia boleh disimpan sebagai glukosa berlebihan. Oh yes, glukosa berlebihan akan ditukar menjadi glycogen. Katakanlah tak ada tempat. Glukosa berlebihan ni juga boleh disimpan menjadi apa? Jadi kalaulah hati tu ada tempat tau. Senang kata korang makan nasi. Satu hari korang makan nasi. Sebenarnya nasi ni tak salah tau. Sebab pencinta nasi kan. Kalau korang minum air gas atau air bikarbonat hari-hari, satu hari korang minum sampai, kita payah jauh lah, kita minum katalah 1 liter, 1.5 botol besar tu kan. Satu hari korang habis satu tu. Okay, dalam tu air tu gula dia banyak gila tau. Tak semua gula dalam tu kita gunakan dalam respirasi sel. Ada juga glukosa berlebihan akan ditukar menjadi glycogen. Glycogen tu akan disimpan kat hati. Hati kita ni dia macam storage. Sooner or later dia akan penuh. So katakanlah dah glukosa berlebihan tu dah tak boleh simpan jadi glycogen, dia akan ditukar menjadi benda lain. Apakah yang ditukar menjadi benda lain? Which is adalah lemak. Sebab tu kalau orang ada diabetes yang sangat teruk, ada dua organ dia akan attack. Satu adalah jantung, satu lagi adalah kidney. Kenapa jantung? Sebab jantung tu boleh disumbatkan oleh lemak. Mana datang lemak tu? Lemak tu asalnya adalah daripada glukosa berlebihan. So saya nak tambah sikit. Orang lemak, senang kata lemak dia boleh jadi banyak dalam badan. Bukan saja disebabkan dia makanan berlemak. Kalau korang makan gula berlebihan pun dia akan jadi lemak. So yang ini adalah soalan kebat sikit. Tajuk ni besar gila. Okay. Now bila kita dah cerita pasal glukosa, kita nak tengok kat sini kat hati ni, dia berlaku. Satu lagi adalah untuk asid amino. Untuk asid amino, kejap saya kan bila dah ada banyak orang message ni kan, saya punya concentration lari sikit Kejap, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Okay, so nombor 2 adalah asid amino. So dekat hati, asid amino ni akan disintesis menjadi protein plasma dan juga enzim. Protein plasma dan juga enzim. Kat mana kita boleh jumpa protein plasma? Kat mana you guys boleh jumpa protein plasma ni? Protein plasma ni korang boleh jumpa kat mana? Protein plasma ni korang boleh jumpa kat mana? Dalam bendali mana satu? Saya bagi 3 jawapan. Sama ada limfa, sama ada bendali tisu ataupun darah. Mana satu jawapan awak? Mana satu jawapan awak? Awak teka? Darah, kot. Yeah, darah. So dia ada dalam darah. Kemudian asid amino berlebihan akan disingkirkan. Okay, so asid amino berlebihan
akan disingkirkan menjadi urea atau asid urik. Okay, menjadi urea. Atau asid urik ada tak? Urea saja. Okay, nama proses ni adalah pendiaminaan. So kesimpulannya, jangan tidur tau, tahan dengan saya. Kesimpulannya, asimilasi di hati dia berlaku pada dua jenis nutrien sahaja, iaitu kalaulah tengok daripada sini, dia hanyalah berlaku kepada glukosa dan satu lagi adalah asid amino. Kalau lipid, dia berlaku kat sini je. So saya ambil kat sini Kalau lipid, proses asimilasinya hanya berlaku di sel sahaja. Lipid ni akan disintesis, okey, kataan disintesis tau. Disintesis menjadi kolesterol, kolesterol dan fosfolipid. Kolesterol ni tak semua kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Kolesterol baik ni korang boleh jumpa kat mana? Dekat membran plasma. Okay. Now, dekat sini, glukosa tetap juga sama. Glukosa akan digunakan sebagai tenaga. Kalau protein pula, asid amino akan digunakan sebagai apa? Akan digunakan sebagai protoplasma ataupun membaiki tisu rosak. Alright. So seterusnya. Now, okay, baru nak jawab soalan. Okay. Okay. Now, Rajah 11.1 menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan manusia. Terangkan organ S dan juga organ T. So organ S ni apakah jawapannya? Apakah itu organ S? Organ S ni apa? Organ S ni apa? Penat Organ S ni adalah perut. Yang macam daun ni apa? Pancreas. Yes, very good. Yang macam daun adalah pancreas. Alright. So pancreas tadi hasilkan berapa jenis hormon? Berapa jenis enzim? 3. 3. Apakah enzim dia? Short form dia? LAT. Okay, so kita ada LAT. So Fakri, apakah short form LAT tu sebenarnya? L tu stand for apa Fakri? Fakri tak ada. Okay, Fakrul lah. F juga. Fakrul. Tambah Fakrul. Don't give up Fakrul. Jangan sedih Fakrul. Dapat markah sikit. Awak boleh. Saya takut Fakri tengah makan. Kau Fakrul. Amal lah Amah. Kamu Amah semangat Amah. Amah Fakrul rindu awak tak ada. Boleh. Dia kata kelas sunyi. Okay. Apa itu? Pancreas, apakah nama enzim dia? L tu apa? Lipase, amylase Lipase. dengan trypsin. Yeah. Amylase, trypsin. Alright. So ini adalah enzim dia. Okay. So jawapan dia S adalah perut. Okay. So perut mempunyai kelenjar gastrik yang boleh merembeskan jus gastrik. Okay. Dalam jus gastrik ada asid hidroklorik. So saya ni dia punya ni. Okay. Kemudian serta enzim. Awak ingat perut tau? Perut. Awak ingat nama enzim dia, awak ingat yang ni. Depan dengan tengah. So pepsin. Sini adalah renin. Tapi untuk awak punya buku teks, dia tekankan satu. Pepsin saja. So ingat perut hasilkan enzim, nama enzim tu adalah pepsin. Lepas tu pepsin ni boleh cernakan apa? Dia huruf P semua. Enzim boleh mencernakan makanan jenis apa? Jenis apa? Protein. Ya, jenis protein. Okey. So dekat sini dia kata kat sini kan, perut mempunyai kelenjar gastrik yang merembeskan jus gastrik. Jus gastrik mengandungi asid hidroklorik serta enzim pepsin dan juga renin untuk pencernaan protein. Tetapi kita pentingkan pepsin. Renin, senang kata kalau ada bonus lah. Kalau ada tak apa. Now, kenapa perut kita ni mesti ada asid? Sebab asid hidroklorik ni dia menyediakan medium berasid untuk pepsin. So kita kata
Asid ni adalah pH apa? Tindak balas enzim tu berlaku untuk tindak balas enzim yang maksimum. So pH tu kita kenali dia sebagai pH apa? Optimum. Yes, terima kasih. Thank you. Okay, now satu lagi dia boleh menghentikan tindak balas enzim amilase. Okay, now cerita dia macam ni. Okay, katakanlah korang makan telur, katalah telur atau cheese lah. Telur. Katakanlah bayangkan dalam perut awak, awak makan telur. So bila awak makan telur, awak ingat proses pencernaan kimia je, saya tak masuk fizikal. Proses pencernaan kimia dia berlaku untuk protein dia berlaku kat perut je. Kalau mulut, ini adalah untuk karbohidrat je. Makanan jenis karbohidrat saja. Kalau dekat perut satu je, which is protein. Kalau kat duodenum, tiga jenis makanan. Which is makanan jenis karbohidrat, protein, KPL dan juga lipid. Kalau duodenum pun sama, karbohidrat, protein dan juga lipid. So awak ingat tu je. Katakanlah kalau mulut dengan perut, dia ada certain makanan sahaja yang boleh dicernakan. Tapi kalau dekat duodenum dengan ileum, yang boleh mencernakan tiga jenis makanan tu akan dicernakan. Okay, now, so kat sini, awak tengok kat sini tadi soalan dia. Ni kita dah kata ini berlaku kat perut. So pepsin ni dia akan menghidrolisiskan protein menjadi polipeptida. Kalau kita tak nak guna perkataan hidrolisis, apakah perkataan yang sesuai? Katakan pepsin akan digunakan untuk buat apa daripada protein menjadi polipeptida? Dia akan buat apa? Perkataan lain, katakanlah tiba-tiba awak tak jumpa, tak keluar perkataan hidrolisis. Apakah perkataan lain yang sesuai? Memecahkan. Yeay! Terima kasih Farah. Dipecahkan. Dipecahkan. So nampak tak? Protein akan dipecahkan menjadi polipeptida. Ni dekat perut tau. Dekat perut, awak bayangkan sini adalah protein. Protein akan dipecahkan menjadi polipeptida. Polipeptida ni dah ringkas ke belum? Polipeptida ni dah ringkas ke belum? Kalau lah dalam bentuk polipeptida tu dah ringkas ke belum? Belum. Belum kan? So bila dia pergi kat duodenum pula, polipeptida ni, ini katakanlah ni polipeptida. Polipeptida, bila dia kat duodenum, barulah ditukar menjadi dipeptida. Okay, right. So tengok tadi makanan tu kat perut. Bila kat perut, dah settle perut ni. Sekejap. Makanan tu kat perut. So sekarang seterusnya dia akan pergi ke duodenum. So dekat duodenum, tengok kat sini, tapi soalan tu dia tak tanya duodenum kan? Dia tanya adalah pankreas. So T adalah pankreas. So apakah fungsi pankreas? Pankreas dia merembeskan jus pankreas. So jus pankreas ni akan dihantar ke duodenum. Okay. Now, kemudian kalau kat sini kan nombor 10 ni awak just cakap dia merembeskan jus pankreas. Nombor 11 ni jus pankreas menghasilkan enzim LAT. Kemudian jus pankreas dengan hempedu akan menetralkan asid daripada king, which is daripada perut. Kemudian awak tengok kat sini soalan dia kata karbohidrat, protein dan juga lipid. So dekat sini kita kata amilase kanji akan dipecahkan menjadi maltosa oleh amilase. Polipeptida akan dipecahkan menjadi peptida atau dipeptida ni tadi saya tak payahlah. Peptida. Okay, dipeptida tu in English, dipeptide. Okay, kalau lipase dia akan dipecahkan menjadi titisan lemak. Kemudiannya dia, lipase akan menghidrolisiskan titisan lemak kepada asid lemak dan juga glycerol. Tajuk yang ini sebenarnya pening sikit, tapi kalau korang study satu-satu, awak aim study satu-satu, saya rasa boleh buat. Kalau saya punya cadangan, semula awak study satu-satu. Awak study dulu pencernaan karbohidrat. Lepas awak dah study pencernaan karbohidrat, awak baru study pencernaan protein. Bila awak dah study pencernaan protein pula, awak study pencernaan lipid. Senang kata, dalam tajuk pencernaan ni dia combine sebab tu orang pening. Saya ulang lagi sekali. Dalam tajuk pencernaan ni awak cerita satu-satu.
ending habiskan, macam mana karbohidrat ni ending dia boleh sampai glukosa. Kemudian awak tengok kat sini macam mana protein ni ending dia boleh sampai jadi asid amino. Yang ini pula macam mana lipid ni ending dia boleh jadi asid lemak dengan glycerol. Kalau korang rasa berat, kalau korang rasa berat sebabkan kita ada 28 bab rasa berat, awak subkan topik tu pada kawan. Seorang study pasal karbohidrat, seorang study pasal protein, seorang lagi adalah study pasal lipid. Sebab saya rasa tajuk ni dia kompleks kalau korang combine the whole thing. Sebab sekarang korang diam tau. So basically bila diam, saya ada rasa takut sikit lah. Alright. So, tengok seterusnya. Ni soalan. Ini adalah soalan respon terbuka. Now, respon terbuka ni sebenarnya masa zaman SPM tahun 2020, saya sebenarnya tak berapa encourage soalan ni. Sebab soalan ni macam do or die. Awak tertinggal satu term saja dia habis. Kalau dulu SPM kita ada 4. So mana-mana 4, mana-mana 2 daripada 4 kita boleh jawab. Dan soalan respon terbuka memang ada tapi benda tu tak wajib. Masalahnya sekarang soalan nombor 11 ni wajib jawab, tak ada pilihan. So saya rasa soalan nombor 11 ni korang kena tahu kehendak soalan tu mengenai apa. So yang ini adalah nampak senang. Tapi kalau korang salah goreng, korang boleh hangus. Kalau korang goreng baik punya, so cantik lah korang punya hasil. Tapi kalau korang goreng tu tak ada ilmu, saya takut dia terus jadi rentung je. Now kita tengok soalan kat sini. Soalan ni macam senang tau. In your opinion kan, pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada Alia jika makanan diambil secara berlebihan? Oh kejap. Rajah 11.2 menunjukkan beberapa jenis makanan yang dimakan oleh Alia. So kita ada ayam, ada susu, kita ada minuman bikarbonat, kita ada buah-buahan, kita ada sayur dan juga kita ada minyak. So macam mana nak jawab soalan ni? Awak jawab soalan ni macamlah orang depan awak tu tak tahu apa-apa. So awak cerita satu-satu. So dalam tajuk yang ini, awak bagi dia punya penerangan ni dan satu lagi awak bagi cause and effect. Cause and effect sebab dalam kesan. Cause and effect. Cause adalah sebab. Effect adalah kesan kan? Sebab dan kesan. Sebab dan kesan. Cause and effect. So awak mula, awak tengok kenapa orang elok makan ayam dan susu? Sebab dalam ayam dan susu ada protein. Kenapa minyak ni elok? Dalam minyak salah eja dia ada lipid. Sebenarnya minuman bikarbonat ni bagus. Bikarbonat salah eja lagi sebab dia mempunyai karbohidrat. Awak tahu tak kalau orang yang diabetes teruk macam bapak saya, pankreas dia dah tak berfungsi tau. So basically, kalau pankreas dia tidak berfungsi, dia tak ada gula langsung dalam badan. So minuman bikarbonat biasanya tak adalah kita orang bagi minuman bikarbonat. So sometimes kalau bapak saya hypo yang teruk, siapa-siapa hypo yang teruk, selalu saya cakap dengan adik saya ada kat rumah. Saya kata dengan dia sebab hari tu dia ada buat, yelah bila tengah panik, bapak saya puasa and then buat kerja and then sekali bapak saya kena hypo yang teruk, yang flat habis tu. Yang bila orang hypo, dia akan jadi flat, kadang-kadang tiba-tiba dia boleh meracau tau, which is saya tak tipu. So memang benda tu macam untuk orang tak biasa dia akan jadi, tiba-tiba kita akan jadi macam panik tau. So masa tu saya rasa saya tak ingat siapa, dia bagi Nestum. So bila dia bagi Nestum tu dia adalah karbohidrat kompleks. So bila karbohidrat kompleks, it takes time untuk Nestum tu digunakan menjadi tenaga. So kalaulah orang tengah hypo, mana-manalah korang ada nenek ke ada makcik yang hypo teruk tau, yang flat habis, sebenarnya korang bagi terus minum air kotak. Sebab tu kalau kat rumah saya, bapak saya yang hypo, normally kita akan sediakan air kotak. Minuman bikarbonat tu pun satu macam tu lah, sebab satu dia dah ada gula. Tapi korang tak boleh minum banyak. Tu je dia punya point. So senang kata anything kalau korang ambil adalah dalam kuantiti yang moderate. So dekat sini kita cakap lah minuman berkarbonat ni mempunyai karbohidrat. So ini adalah sebab. Maksudnya dalam makanan tu ada apa. Kemudian barulah kita cerita kat sini pengambilan protein berlebihan. So dia kata dekat sini perkataan dia berlebihan kan. So ayat awak, kalaulah esei yang sebenarnya you guys tak boleh guna perkataan 1, 2, 3. Korang buat dia dalam bentuk paragraf. So paragraf pertama katalah ayam dan susu tu mempunyai protein. Sebenarnya satu paragraf pun cukup. Lepas tu
ayat seterusnya kan, awak kata pengambilan protein berlebihan akan menyebabkan whatsoever. So kat sini kan, pengambilan ayam dan susu berlebihan akan menyebabkan apa? Dia akan meningkatkan asid urik dalam darah. Okay, asid urik tu boleh berkumpul kat mana? Siapa tahu asid urik tu boleh berkumpul kat mana? Asid urik tu, gout ni macam ada Cikgu Safari. Cikgu Safari ada certain dia tak boleh makan protein berlebihan ataupun sebenarnya gula berlebihan pun tak boleh sebab dia boleh tukar menjadi asid urik. So, awak teka asid urik ni dia jahat dia suka berkumpul kat mana? Ini adalah dalam tajuk ni, tak sempat lagi, dalam tajuk tulang, penyakit tulang. Asid urik ni dia berkumpul kat mana? Dekat tulang kat bahagian mana? Ada tak orang korang ada experience apa Sendi ke? saudara mara yang ada? Ha. Terima kasih, sendi. Sebab tu kalau perasan macam ada orang bila dia kena gout dia susah nak jalan. Sebab sebenarnya susah nak jalan, nak bayangkan dekat situ ada asid urik. Asid urik tu kadang-kadang dia kristal ke. So dia sakit. So asid urik ni dia boleh berkumpul kat sendi. Sebab tu gout, nama dia penuh dia gout. Kat sini dia tulis gout je kan. Nama full name gout ni adalah arthritis gout. Okay, saya punya bateri dah nak habis ni. Arthritis gout. So bila kita kata perkataan arthritis, saya tulis ya. Arthritis gout. Arthritis ni apa-apa perkataan, kalau you guys nampak kataan arthritis ni kat depan, arthritis sebenarnya merujuk kepada sendi. So arthritis ni kita ada banyak jenis, saya lupa. Arthritis rheumatoid, arthritis gout, satu lagi adalah arthritis, tak ingat. Ada tak arthritis kat sini? Satu lagi adalah osteoarthritis. Osteoarthritis ni adalah orang tua, dia punya bendalih, dia punya sendi tu kekurangan bendalih. So awak ingat, okay, kesimpulannya bila kita cerita pasal arthritis ni adalah penyakit berkaitan dengan sendi. So kita belajar 3 jenis arthritis. Kalau dekat sendi dia berkumpul banyak sangat asid urik, kita panggil arthritis apa? Arthritis apa? Arthritis gout. Okay, so nombor 2 tadi kita kata kalaulah dia kekurangan bendalih, nama arthritis tu namanya adalah osteoarthritis. Satu lagi adalah rheumatoid arthritis, saya tak ingat pasal apa. So awak just ingat kalau kita kata arthritis saja dia berkaitan dengan sendi, penyakit sendi. Okay, now kat sini soalan kan. Okay, awak cerita satu-satu kat sini ni nampak macam senang. So basically saya lajulah. Okay, pengambilan ayam dan susu berlebihan akan meningkatkan asid urik. Okay, macam ni tau. Keyword dalam perkataan ni yang saya perasan ada orang bagi tips. Kalaulah awak terlupa perkataan berlebihan, awak terus tolak markah. So therefore, perkataan berlebihan ni adalah satu perkataan yang paling penting sekali. So bila awak buat ayat tu macam orang tu tak faham apa. So awak kata pengambilan ayam dan susu berlebihan akan meningkatkan asid urik dalam darah. Kemudian penghamburan asid urik, salah eja, akan menyebabkan penyakit gout. Sebab tu saya kata dia sakit, hablum. Dia dalam bentuk pepejah kecil macam garam. Okey. Kemudian dia boleh meningkatkan risiko penyakit jantung. Okey. Nah, pengambilan lipid berlebihan. So pengambilan lipid berlebihan dia akan menyebabkan obesiti, meningkatkan aras kolesterol dalam darah, kolesterol terendap dalam dinding arteri dan menyempitkan. So, dia boleh menyebabkan penyakit. Okey. Now, kolesterol disimpan dalam salur darah. Katakanlah ini salur darah orang normal. Ni dalam AC awak pun ada tau. Ni orang normal. So, bila kolesterol tu dia terendap dengan makanan jenis, salur darah ni, dia terendap oleh kolesterol. Sekejap nama kolesterol. Nama penyakit ini adalah atherosclerosis, betul tak? Sklerosis. Nanti betulkan ejaan saya. Yang ni kan dia jangan salah eja tau. Kalaulah salur darah kita tu tersumbat oleh kalsium, dia salah kata satu kataan je tau. Nama penyakit tu adalah arteriosclerosis. Sekejap. Sklerosis. Okay. Now sekejap. Ada kot rasa dekat bawah ni. AC. Sekejap. Mana? Ni. Saya dah buatkan untuk awak sikit. Okay. Now. Dekat sini ada satu penyakit tau. Awak jangan salah eja.
kalau ada perkataan R, arteriosclerosis, ini adalah disebabkan oleh kalsium. Salur darah tu disumbat oleh kalsium. Kalaulah yang sumbat tu kolesterol, nama dia adalah arteriosklerosis. Nampak tak beza dia? Beza satu kataan je. So yang ini korang kena careful. Salur darah boleh tersumbat oleh dua benda. Satu adalah kolesterol, satu lagi kalsium. Jika dia tersumbat dengan bahan yang lain, namanya lain. Kalau dia tersumbat oleh kolesterol, nama dia adalah arteriosklerosis. Kalau dia tersumbat oleh kalsium, nama dia ada R. Ada R. Arteriosklerosis. Hanya beza satu perkataan sahaja. Okay, now kalsium ni sebenarnya baik. Kenapa dalam kes ni kalsium ni boleh menyebabkan salur darah tersumbat? Ni soalan ni dia jam masuk tajuk tulang. Kenapa kalsium ni jadi jahat? Kenapa kalsium ni jadi jahat? Kenapa orang rasa kalsium ni jahat? Okay, saya tambah satu. Okay, macam tahu. Kalsium ni sebab tu kalau lah apa-apa suplemen, korang jangan ambil sesuka hati tau. Especially adalah pil kalsium. Setiap pil, suplemen yang you guys makan, dia ada dia punya dos tersendiri. Dan satu lagi, awak kena ingat tau, kalau korang ambil pil kalsium, dia punya kandungan nutrien dia adalah sangat tinggi berbanding satu gelas susu tau. Okay? Tapi kalsium ni elok untuk tulang awak, bukan untuk salur darah. Untuk darah kita tak elok. Sebab dia boleh menyebabkan salur darah tersumbat. So, kalsium ni sebenarnya macam mana dia boleh menyerap. Okay, soalan saya betulkan soalan. Macam mana kalau korang makan pil kalsium? Macam mana kita nak pastikan pil kalsium yang asalnya ada dalam darah boleh masuk ke dalam tulang? Boleh menyerap masuk ke dalam tulang. Macam mana cara dia? Korang makan suplemen kalsium. Okay, macam mana caranya korang nak make sure mineral kalsium tu boleh diserap masuk ke dalam tulang? How? Macam mana? Kalau kita kata tulang, apakah satu amalan yang baik untuk menjaga tulang? Gaya hidup sihat yang bagus untuk menjaga tulang. Minum susu. Minum susu. Lepas minum susu buat apa lagi? Minum susu pun dia tak okey lagi tau. Minum susu kan Adlin? Yay! Bersenam. So senang kata kalau you guys minum susu saja tapi korang tak exercise pun sama juga tau Adlin. Katakanlah saya tak nak makan pil. Cikgu Mariana kata bahaya. So saya minum susu 8 gelas pun tetap bahaya. Sebabnya kalsium tu dia tetap boleh berkumpul dalam salur darah. So salah satu cara macam mana kita nak pastikan kalsium yang kita minum tu, kalsium yang kita minum, ya Allah Vida ya, sweetnya mesti dia lupa. Vida ni bagus lah. So kita nak bayangkan kalsium yang kita minum tu boleh sampai ke dalam tulang kita, kita kena make sure kita bersenam. So antara faktor menjaga tulang sebenarnya ada dua. Satu minum susu dan satu lagi adalah exercise. So basically kalau korang minum susu sahaja tapi tak exercise pun tak baik untuk tulang. Sebab kita takut ada kalsium tu yang boleh sumbat dalam salur darah. Tapi kalau korang exercise sahaja tanpa minum susu, katakanlah perempuan macam saya, pun tak elok juga. Kita takut tiba-tiba korang lompat-lompat tulang tu brittle, rapuh, boleh patah, boleh jatuh. So basically kalau menjaga tulang, cara yang elok korang kena minum susu dan juga korang kena bersenam. Dan satu lagi kita bahaya orang Asia senang boleh kena osteoporosis macam saya pernah cakap adalah disebabkan diet kita. Diet kita kurang makan makanan dairy product, makanan bersusu. So sebab tu kita orang Asia lebih senang kena osteoporosis berbanding orang Mak Saleh. Kalau macam Mak Saleh kan dia macam banyak cheese kan, dia banyak dairy product. So dalam badan dia banyak kalsium. So dia tinggal exercise je. Macam kita pula, kita kena consume. Sebab tu dia ada pil kalsium. Tapi saya ulang lagi sekali tau. Oh ingat, suplemen semua tu tak berkesan jika kita tak exercise. Okay, so yang ini sudah. Dan satu lagi minuman bikarbonat berlebihan. So minuman bikarbonat berlebihan dia akan menyebabkan apa? Dia boleh menyebabkan diabetes mellitus. Kenapa kita diabetes ni? Korang ingat tak? Diabetes ada dua jenis. Satu diabetes, kalaulah diabetes mellitus adalah disebabkan dalam darah
dalam darah gula tinggi. Okay. Now, ada satu diabetes namanya adalah diabetes insipidus. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak perkataan diabetes insipidus? You guys pernah dengar tak perkataan diabetes insipidus? Kalau diabetes insipidus adalah disebabkan kekurangan hormon. Tahu tak kekurangan hormon apa? Tajuk tentang 4 ni besar tak? Kekurangan hormon apa? Dia ada kaitan, okay, saya bagi tahu. Kalau orang diabetes insipidus ni, dia kan asyik pergi toilet kencing je. Dia minum air 8 gelas, air tu tak dapat diserap oleh badan. Air tu semua keluar melalui air kencing. So badan dia tak dapat serap langsung air. So awak teka, apakah nama hormon yang boleh menyebabkan air diserap semula masuk ke dalam badan kita, masuk ke kapilari darah kita? Apakah nama hormon tu? Dia ada, ya, ADH. So, awak ingat, diabetes ada dua. Kalau lah korang ada kawan tiba-tiba minum air asyik pergi toilet je, minum air segelas pergi toilet 2 kali ke whatsoever. So maksudnya takut kita suspect dia ada penyakit diabetes insipidus. Maksudnya dia minum air tu rugi, air tu tak dapat diserap oleh badan. Okay. Tapi awak ingat, tak semestinya orang pergi toilet selalu tu adalah disebabkan oleh benda tu. Saya nak tambah satu. Kalau lah orang minum kafein macam kopi, Nescafe, sebenarnya Nescafe ataupun kopi dia akan menyebabkan ADH ni kurang berfungsi. Bila ADH ni macam kurang berfungsi, sebab tu kalau orang makan minum air yang berkafein, kopi ke, teh ke, air bikarbonat ke, dia akan senang pergi toilet. Sebab, okay, minuman jenis begitu yang ada kafein dia menyebabkan ADH tu macam tak sensitif, kurang dirembeskan. So bila ADH tu kurang dirembeskan, dia awak senang pergi toilet lah kencing. So air tu akan keluar melalui air kencing. So badan kita perlukan air. Macam mana badan kita boleh serap air adalah disebabkan oleh hormon ADH. So bila hormon ADH tidak berfungsi, apakah kesannya? Kalau dia tak berfungsi, dia akan menyebabkan orang tu asyik pergi toilet je. Dia asyik terkencing saja. So boleh faham tak ni? Soalan korang boleh jadi pergi mana-mana semua boleh. Okay. So ini adalah soalan dia. Okay, ni dah. Now saya nak ambil soalan last sekali. Saya ada masa lagi 8 minit insyaAllah. Lepas. Okay. So senang kata, saya nak suruh korang salin. Tapi sebelum korang salin, saya nak korang tahu apa benda yang korang salin. Okay. Now, untuk soalan yang ini, saya perasan dekat skema jawapan yang belakang. Okay, soalan yang ini digunakan dalam macam ni tau. Nama kan, name. Ni saya ingat bahasa Inggeris Name, cause and effect. Okay, kita pakai tu. Kita punya tips tau. Name, cause and effect. So namakan. So kita tengok A. So kat sini awak jangan cakap obesity, awak kena merujuk balik, ulang balik soalan. So rajah A menunjukkan individu menghidap obesity. So itu adalah nama dia, name. Cause, macam mana obesity itu boleh disebabkan? Obesity disebabkan adalah pengambilan karbohidrat dan lemak berlebihan. Okay, so apakah kesan dia? So kesan dia akan menyebabkan, ia akan menyebabkan penyimpanan tenaga berlebihan dalam bentuk lemak. Okay, ini masih lagi cause ni. Ini masih lagi cause. Ini masih lagi cause. Now, apakah dia punya effect? Biasanya kalau dia buat soalan macam ni, dia ada markah untuk cause and effect. So ini nama, ini cause. So E4, okay, E4 ni adalah effect. So orang yang obes ni lebih cenderung menaik, apakah kesannya kalau orang tu ada effect? Ada obesity. So saya ulangi sekali tau. Nama penyakit ni adalah obesity. Kenapa kita panggil obesity? Obesity tu disebabkan oleh apa? Obesity disebabkan oleh lemak dan karbohidrat berlebihan. Okey, kemudian apakah kesan jika orang tu kena obesity? Kesannya dia lebih mudah kena penyakit kardiovaskular, tekanan tinggi dan juga diabetes mellitus. Now, tambah satu lagi cara mengatasi dia punya cadangan. Saya tak ingat ni bahasa Melayu pula tiba-tiba. Cadangan Cara mengatasi, overcome. Cara atasi overcome Okay, so cara atasi buat apa? Mengurangkan pengambilan karbohidrat dan lemak. Ada kat skema belakang, dia kata amalkan diet seimbang.
Saya nak ulang lagi sekali tau. Kalau orang tu dah sakit, dia dah tak boleh pakai piramid makanan ni. Diet seimbang adalah untuk awak yang tak ada penyakit. Kalau orang tu dah ada sakit, cara mengatasi, overcome, awak dah tak boleh dia kata gunakan gizi seimbang. Dah tak boleh. Okay, sebab katakanlah kalau orang ni obesity, dia dah tak boleh ambil karbohidrat sama portion macam kita. Kalau boleh, dia kena kurangkan. Okay, mengurangkan pengambilan karbohidrat dan lemak. Dan satu lagi, dia meningkatkan pengambilan serat dan buah. Dan satu lagi, kalau korang nak tambah dia, bersenam. Okay, alright. Now, kenapa bersenam? Sebab tadi kan kita dah kata, orang yang kena obesity, dia mudah nak kena penyakit kardiovaskular kan. So macam mana cara kita adalah bersenam. Tetapi untuk orang obes, dia ada senaman dia sendiri. Kalau lah you guys suruh dia tiba-tiba naik basikal ke, pergi hiking yang ekstrim ke, so basically tak sesuai lah. So yang ini pun bersenam pun dia kena tengok dia punya macam mana kebolehan badan. Okay, lagi 4 minit. Now, yang ini nama dia adalah anorexia nervosa. Okay, kalau keluar soalan macam ni, jangan jawab anorexia sahaja. Sebab anorexia ada dua. Satu adalah anorexia bulimia dan satu lagi adalah nervosa. So apa beza bulimia dan nervosa? Apa beza bulimia dan nervosa? Bulimia ni apa? Macam mana awak tahu orang tu bulimia? Apa beza bulimia dengan nervosa? Kalau Bulimia takut gemuk. bulimia apa, Adlin? Dia takut dia gemuk tapi sebenarnya dia kurus. Oh yes. Lepas tu satu lagi bulimia ni dia buat apa? Dua-dua takut gemuk, nak kurus je. Bulimia dia buat apa? Dia jeluk tekak dia. Dia makan banyak-banyak lepas tu dia jolok tekak dia muntahkan balik. Kalau anorexia ni langsung tak makan, ni langsung tak makan. Yang ini pula bulimia ni dia makan banyak, tapi dia muntahkan. Okay. Nah, dekat buku skema belakang tu, awak doakan saya ada banyak masa. So basically bila saya ada banyak masa, saya boleh study tahu skema belakang. Cuma bila saya buat tu, masa tu tak cukup, dia banyak typo sikit lah. So fahamlah kan. Okay. Now, kat sini kan, anorexia nervosa ini nama, name. Okay, apakah penyebab dia? Okay, so ini kenapa kita panggil dia sebagai anorexia? Anorexia nervosa disebabkan dia takut berat badan yang bertambah. Lepas tu, macam mana anorexia tu boleh terjadi disebabkan dia elak makan. Mengelakkan dari makan. Lepas tu, ni tak payah, keadaan ini boleh membawa maut. Dan satu lagi dia adalah gangguan psikologi. Gangguan psikologi, gangguan psikologi yang dia takut gemuk. Nah, dekat skema belakang, dia tak buat overcome cara mengatasi. Okay, nah, awak nampak dia adalah satu gangguan psikologi. So, cara mengatasinya, kita buat rawatan. Ini saya tersilap. Ialah kaunseling ataupun juga pakar psikologi. Ahli psikologi, pakar atau ahli psikologi. Dan satu lagi, dia mesti dapat rawatan dan nasihat daripada dietitian atau pakar pemakanan mengenai kepentingan diet. So, senang kata, kalau orang anorexia nervosa, the first thing, benda yang paling dia buat adalah jumpa psikologi. Kenapa kita kena jumpa psikologi ni, ahli psikologi ni? Kenapa untuk orang anorexia nervosa kena jumpa? Awak tahu orang anorexia nervosa ni, rata-rata dia, ending dia adalah dia meninggal, dia mati. Awak rasa kenapa orang anorexia nervosa ni, ending dia mati? Tahu tak kenapa dia boleh mati? Yes, very good, Adam. Adalah disebabkan mental disorder. Adalah disebabkan, awak tahu tak, dalam banyak-banyak organ dalam badan kita, organ yang paling penting sekali adalah otak. Otak tu macam motherboard. Actually, otak control everything in your body. So, sebab tu orang kata, awak kena start dengan otak tu kena fikir baik-baik je. Sebab bila awak fikir baik-baik, dia boleh affect your mood and everything.
Kalau korang fikir benda tak elok je, dia boleh affect all your body, fisiologi dalam badan. Okay, so dekat sini kita nak cakap macam ni tau. Dekat sini kita nak kata, kalau lah orang kena anorexia nervosa, dia jumpa ahli psikologi, dia nak kena betulkan dulu dia punya mental disorder. So gangguan psikologi, kita kata dia sebagai mental disorder. Kenapa? Kalau lah selalu saya cakap dengan orang, disorder adalah gangguan mental lah, betul lah, mental disorder. Kenapa kita kata dia sebagai mental disorder? Dia bukan normal. So kalau orang ada mental disorder, you guys tak boleh suruh dia fikir sama macam awak. Macam kita orang yang normal, kita dah tahu api tu panas. Tu bahasa paling mudah. Orang normal, orang rasional tahu api tu panas. Tapi kalau mental disorder, dia tak tahu api tu panas. Untuk orang yang normal, macam korang rasa macam tak logik lah kan. Macam tak logik lah. Takkan aku tak nampak benda tu jahat, takkan aku tak nampak benda tu panas, katakan api tu panas. Untuk orang yang mental disorder, benda yang remeh begitu, dia tak nampak. Sebab tu kita panggil dia sebagai mental disorder. So bila mental disorder, kita kena jumpa pakar psikologi sebab dia ada kaitan dengan otak. Cuma kita kat Malaysia ni, bahagian yang ini, kita tak banyak lagi. Tapi benda ni is very important. Sebab tu kalau dalam buku belakang korang, ini adalah soalan kebat tau. Bila soalan kebat, biasanya dia suruh korang Google. Dalam awak punya, dalam korang punya buku teks, sebenarnya dia tak ada buat cara mengatasi anorexia nervosa tau. Tetapi dia ada dekat bahagian kebat. So kalau lah dalam buku teks awak ni dia ada isu kesihatan berkaitan dengan sistem pemakanan. Dia ada tulis kat sini bulimia nervosa dan juga anorexia nervosa. Tetapi dalam tajuk yang ini, dia tak cerita lebih cara mengatasi. So yang inilah kita kata sebagai kebat. So orang yang buat research lebih, dia dapatlah markah tu lebih. Okay, so basically yang ni yang saya kena ingatkan. Okay, so kesimpulannya untuk hari ni kita cerita pasal esei respon terbuka. So dalam esei respon terbuka, awak kena ingat ada certain term sahaja kalau awak tertinggal dia akan jadi salah. Okay, contohnya saya ambil satu. Contohnya yang ini. Macam ni. Kalau dekat jawapan belakang kata ya, katakanlah Aina ada breakfast, dia makan dia minum susu segar, sebiji apple dan juga 2 keping roti. So kita kata dia seimbang. Sebab dia kenapa? Kerana dia mengandungi semua kelas makanan. Tetapi kalau awak tulis semua kelas makanan tu, belum tentu awak boleh dapat markah. Dia kena perkataan yang belakang tu dalam kuantiti yang betul. So dalam tajuk nutrisi ni, macam dietitian, kita nak cakap karbohidrat tu baik. Karbohidrat itu baik kalau dia dalam kuantiti yang betul. So kalau awak nak cerita kebaikan karbohidrat, protein atau lemak, term dia yang korang kena tambah adalah awak kata apakah kepentingan karbohidrat. So apakah kesan pengambilan karbohidrat. So kesan pengambilan karbohidrat dalam kuantiti yang betul. Keyword dia mesti kuantiti yang betul. Yang ni saya ingat lagi sebab saya dulu, actually saya ada eksperimen di Kertas 2 sebelum saya pergi ke Kertas 3. So saya ingat dulu yang tanda tu adalah perkataan tu. Tapi orang kata Kertas 2 lagi strict sekarang berbanding dulu dah strict, sekarang lagi strict. So, kalau dulu dia kata pengambilan karbohidrat tak ada perkataan dalam kuantiti yang betul, esei tu semua salah. Sebab tu disebabkan ada certain tricky tu kan. Saya sebenarnya tak galakkan sangat budak jawab soalan tu sebab saya rasa dia macam do or die. Tapi rupanya do or die ni, soalan yang do or die ni, yang ni korang tak ada pilihan. So sebab tu saya kena bagi tahu awak kat mana boleh dapat markah, kat mana korang boleh miss. Sebab tu saya takut bila korang tak ada kemahiran tu, saya takut korang dah confident jawab tapi tiba-tiba keluar result SPM, dia punya markah tak secantik yang korang bayangkan. So boleh faham tak tu? Alright? So itu sahaja. Saya tak boleh buat refleksi. So kita dah pukul 9, 4 minit. So thank you so much. Kita buat seminggu sekali je kelas. Okay, so itu sahaja. Alright, so jumpa esok Fakrul, insyaAllah. Yang lain set B kita jumpa minggu depan, insyaAllah. Alright, so jangan lupa bio tau. Alright, so bye everybody. Saya ada banyak ni. Saya punya ni panjang. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Seronok kan? Orang mesti cikgu kan Sebi? Korang pergi. Terima kasih. Okay, bye. Dadah.